يلا نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. ويستحب dan disunatkan walau tak apa sikit ambil ni dulu. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri dan disunatkan disebut mahar fi aqdin nikah pada akad nikah. Dia sunat saja sebut ya. Dia tak wajib disebutkan. Okey. Aku terima nikahnya. Cukup madai sudah. Aku terima nikahnya. Dengan mahar yang tersebut sunat disebut. Aku nikahkan engkau dengan fulanah binti fulanah dengan mahar sebanyak sekian-sekian. Sebut mahar tu hanyalah sunat. Aku kahwinkan engkau dengan si fulanah. Aku terima nikahnya. Memadai. Faham tak? Tapi sebut akad. Aku nikahkan engkau dengan fulanah binti bin fulan dengan mas kahwin sebanyak dengan mahar sebanyak RM50. Itu sunat sebut. Bukan wajib ya. Tak sebut pun tak apa. Okey. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fi aqdin nikah. Pada akad nikah. Walau fi nikah. Ini walau ni kita sebut apa? Lil ghayah, sehinggakan. Nak cakap sunat kita sebut mahar ini, sunat ditentukan mahar walau, biarpun ni kita panggil walau ni lil ghayah. Walau. Walau fi nikahil abdi. Abdi sayyidi, walaupun pada pernikahan hamba seseorang tuan. Amatahu, hamba perempuannya. Okey. Orang ini dulu dia ada hamba. Kita ingat dulu dia ada hamba. Jadi orang ni dia ada seorang hamba perempuan, dia ada seorang hamba lelaki. Dia kahwinkan hamba perempuan dia dengan hamba lelaki dia. Faham tak? Sebab sebut wa ankiul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Kahwinlah ayama minkum was-salihin, yang salih min ibadikum wa imaikum, pada hamba lelaki kamu dan hamba perempuan kamu.
Okey. Okey, biarpun dia kahwinkan sebab apa? Hamba ini dia tak memiliki harta. Melainkan hamba apa? Hamba muka atap ataupun hamba mubaat bahagian yang merdeka dia miliki harta. Okey. Wa yakfi tasmiyatu dan memadai. Wa yakfi dan memadai. Tasmiyatu menamakan. Ay syai'in kana. Ay syai'in. Cukup wa yakfi tasmiyatu menyebut apa? Menyebut mahar ini. Ay syai'in, apa sesuatu kana adalah keadaan dia. Maksudnya keadaan dia apa? Ainan sama ada benda, au manfaatan ataupun mana manfaat. Jadi manfaat ini boleh dijadikan harta. Contoh, manfaat ni boleh jadikan harta. Boleh faham tak? Makna memadai. Contoh, okey, aku kahwinkan engkau dengan maharnya. Maharnya apa? Mengajar dia membaca surah Al-Fatihah bagi betul. Boleh? Faham tak? Sebab mengajar Quran apa? Juga ada manfaat. Apabila ada manfaat, mengajar Al-Quran boleh dijadikan sebagai mahar. Okey. Aku nikahkan engkau dengan maharnya, kau mengajar dia Iqra 1 sampai Iqra 6 sampai habis. Boleh jadikan mahar. Boleh. Boleh sebab itu ada manfaat. Dia ada manfaat. Sebab tu dia kata sini ay syai'in kana. Nah, sebab tu Rasulullah mengapa kita kata manfaat ini boleh dijadikan sebagai mahar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang seorang perempuan, dia tawarkan dirinya pada Rasulullah. Tapi Rasulullah tak setuju. Jadi seorang sahabat dia kata begitu, Rasulullah kahwin dengan aku. Rasulullah tanya, kau ada apa? Dia tak ada apa langsung. Dia ada pakaian dia miskin sangat. Jadi dia ada apa? Dia ada Quran. Sebab Allah sebut zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku kawinkan engkau dengan dia dengan apa yang ada engkau pada Quran. Mana kau ajar dia Quran yang kau dapat itu ajar dia. Bahkan Rasulullah kan dalam riwayat Rasulullah sebut tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyah bin Huyai bin Akhtab wa ja'ala itqaha mahraha. Akmal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengkahwini Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Siapa Safiyah binti Huyai? Dia anak apa? Anak pembesar Yahudi. Tapi Allah muliakan dia. Bapa dia Yahudi, musuh Rasulullah. Nama apa dia? Huyai bin Akhtab. Okey. Huyai bin Akhtab ini antara Yahudi yang sangat-sangat memusuhi Rasulullah. Tapi yang peliknya, saya katakan, di Saudi, kesan-kesan sahabat, kesan-kesan Rasulullah, semuanya mereka hancurkan. Mereka kata apa? Mana kita tahu sekarang tempat-tempat sejarah semua mereka hancurkan. Tempat-tempat sejarah Islam mereka hancurkan. Mereka kata apa? Nanti bawa syirik, nanti orang buat khurafat, orang buat syirik, orang puja kubur.
Okey, tempat-tempat umat bersejarah kita panggil ma'athir. Tempat-tempat ma'athir, tempat-tempat tinggalan sahabat. Tinggalan apa? Mereka hancurkan. Tapi yang Ustaz peliknya, kamu tahukah? Rumah pembesar Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab ini, sampai sekarang kesan rumahnya masih ada di kota Madinah. Dia tepi jalan lagi. Tepi jalan ada lagi kesan rumah Huyai bin Akhtab dekat bukit terbakar tu di Madinah. Peninggalan Yahudi mereka boleh biarkan. Ada rumah dia, bekas sisa rumah dia. Bahkan Yahudi di Khaybar, perkampungan Yahudi di Khaybar di Madinah sampai sekarang masih ada. Perkampungan Yahudi di Khaybar sampai sekarang masih ada. Mereka kekalkan. Sebab apa? Sebab apa? Tu saya heran tu. Peninggalan sahabat, peninggalan Rasulullah tak boleh ini. Bid'ah, syirik, nanti orang puja, orang agung-agungkan. Tetapi peninggalan Yahudi mereka kekalkan. Tak tahulah nak bagi apa. Nak bagi, wallahualam mereka simpan mungkin nak bagi apa. Mudah Yahudi berhujah. Madinah ini sebenarnya kota kami. Sebelum Rasulullah sampai kami telah ada. Ini buktinya. Tengok ni. Ini rumah Huyai bin Akhtab. Khaybar. Ini perkampungan kami. Bahagian Khaybar lengkap satu perumahan, kawasan perumahan. Ustaz pergi pernah ni. Waktu Ustaz pergi buat umrah dulu. Ustaz buat umrah dari mana? Dari Jordan. Daripada Tabuk nak sampai ke Madinah, kita akan limpas Khaybar. Keliling dia penuh dengan pokok kurma. Perkampungan tu tetap dijaga. Dengan jalan-jalan dia tengah dengan batu. Jalan apa? Tar, macam tar. Bukan tar, tapi disusun batu kecil-kecil buat jalan. Kiri kanannya semua rumah. Dia punya apa? Frame pintu tu daripada kayu kurma. Sampai sekarang ada. Rumahnya daripada batu-batu. Kiri kanan dia penuh keliling bukit. Sampai sekarang ada perkampungan dia. Lalu Ustaz fikir, mengapa perkampungan Yahudi ini mereka kekalkan? Mereka tak roboh. Ingat ya, Yahudi dia dakwah, ingat ya, bukan dia ambil Palestin saja. Dia ambil mana? Yahudi dia bukan dakwah Palestin saja milik dia. Bukan Baitul Maqdis saja. Yahudi dakwah negara dia dari mana? Dari Sungai Nil sehingga Sungai Furat. Buka peta. Nil di mana? Di Mesir. Furat di mana? Di Iraq. Mana antara dua sungai itu dia kata itulah bumi warisan kami. Mana daripada Mesir. Lepas Mesir apa? Mesir, Jordan, Syria, Lebanon. Semua tu kawasan tu. Sampai ke mana? Mekah, Madinah, sampai ke Iraq. Sebab apa dia kata? Kan sejarah keturunan mereka. Nabi Ibrahim di Iraq, kemudian dia hijrah ke Syam. Dia tinggalkan anak dia di Mekah. Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir. Piramid Bani Israel yang benar. Dia kata ini bumi kah kami? Ini bumi kah kami? Sebab tu Ustaz tengok, ya Allah, mengapa dikekalkan tinggalan rumah Huyai bin Akhtab? Sedangkan kawasan kurma tu, tapi kawasan perumahan tu tak dikacau, dia biarkan. Rumah Huyai bin Akhtab. Okey, jelas tu. Sebab tu ingat ya, agama Yahudi ni kita perlu faham ya. Mereka ni akidah tu Ustaz sebut tu. Akidah Yahudi ni dia keyakinan mereka, i'tiqad mereka. Macam kita lah. Kita yakin apa? Kita yakin satu hari kita akan balik kepada khalifah. Sebab Rasulullah sebut apa? Umat Islam apa? Nubuwah, zaman kenabian. Kemudian zaman apa? Khilafah Ar-Rashidah. Zaman Khalifah Ar-Rashidin. Kemudian zaman apa? Mulukun Udun. Zaman pemerintahan beraja yang berwarisan. Semenjak Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Kerajaan Mamalik, Kerajaan Ayubiyah, kemudian akhirnya Kerajaan Osmiyah, Mulukul Udun. Selepas berakhirnya Kerajaan Mulukul Udun ini, pemerintahan beraja yang apa? Yang berwarisan, dia akan datang apa? Jababirah. Zaman kerajaan yang kejam. Jababirah dia paksa rakyat dia.
berakhirnya zaman Osmaniyah, waktu itu negara-negara Islam diperintah oleh Jababirah, pemerintah yang kejam. Kejam macam mana? Kejam, mereka membelakangkan, mereka mengharamkan umat Islam daripada menikmati kehidupan di bawah agama mereka sendiri. Mereka pisahkan umat ini daripada agama mereka. Bukan tak bagi solat, bukan. Solat boleh, puasa boleh, tapi ekonomi Islam tak boleh, politik Islam tak boleh, perundangan Islam tak boleh. Faham tak? Mereka ni Jababirah, mereka ni angkuh, memisahkan umat Islam daripada sistem hidup Islam. Kau nak solat boleh, kau nak puasa boleh, nak buat haji boleh, tapi ekonomi Islam tak beriba, dia tak bagi. Pemerintah Islam, hudud qisas, dia tak bagi. Kejam mereka ni. Akhirnya lepas Jababirah Al-khilafah ala minhajin nubuwah. Akhirnya selepas berakhirnya pemimpin-pemimpin yang kejam ini, yang memisahkan umat ini daripada syariat yang Allah turunkan kepada mereka, akan balik khilafah ala manhajir nubuwah. Balik khalifah di atas cara Nabi dulu. Bukan lagi keturunan, bukan lagi mereka seperti seperti zaman Nabi dulu balik. Wadah? Okey. Jadi orang Yahudi, mereka juga percaya setelah Allah jadikan mereka berselerak di muka bumi. Okey, berselerak di muka bumi. Ada di Eropah, ada di Asia, ada di mana? Di Afrika. Okey, bagi mereka akhirnya nanti Allah akan kembali kumpulkan mereka di mana? Ke negeri yang dijanjikan untuk mereka, di Baitul Maqdis. Dan mereka akan wujudkan sebuah negara yang bernama The Great Israel. Israel Raya, yang berpusat dari Sungai Nil sampai Sungai Furat. Jadi itulah nanti akan menjadi pusat pemerintahan mereka. Okey, itulah yang akan jadi pusat pemerintahan. Sebab tu kalau kita tengok Israel, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada muka India, semua ada kan? Cuba tengok betul-betul. Orang Israel sekarang, orang Israel, kita tengok tentara Israel tu, ada yang kulit hitam. Sebab ada yang terpisah di Afrika, ada di Eropah Barat, ada Eropah Timur, ada di Asia. Jadi mereka begitu. Mereka akan balik berkumpul di situ. Cuma sekarang, Yahudi sekarang, mereka terbahagi kepada dua golongan. Satu golongan, mereka ni kita panggil Yahudi Ortodok. Dia betul-betul nak pegang nas Taurat, Talmud dia orang, Talmud. Satu lagi, dia sekular sikit. Yang sekarang, yang berada di Palestin ini, itu kita panggil Zionis, Yahudi sekular. Sebab tu, kalau Yahudi Ortodok ni, yang macam di Iran semua tu, Yahudi di Afrika, di Eropah Barat, macam di Amerika, macam Yahudi Amish, mereka tak mau balik sekarang. Mereka tak mau balik ke Palestin sekarang. Sebab mereka kata syarat untuk balik ke Palestin mesti dipimpin oleh Mesia. Mesti dipimpin oleh Mesia, penyelamat. Siapa penyelamat tu? Bagi kita Dajjal lah. Tak boleh masuk dulu. Tapi orang Zionis sekarang, yang di Israel sekarang, dia kata sampai bila kita nak tunggu Mesia, sedangkan kita dikeroyok. Di Jerman kita dibunuh, di Perancis kita dibunuh, di London kita dibunuh. Jadi sampai bila kita nak tunggu? Adakah nak biar kita nasib begini? Jadi kita usaha dulu. Kita masuk dulu Palestin. Nanti datang Mesia, kita sambut saja. Datang Dajjal, Mesia, kita sambut saja. Faham? Untuk dipimpin oleh Dajjal. Ini bukan konspirasi ya. Ini akidah mereka sendiri, boleh baca. Itu kitab besar ada tu. Al-Yahudiyah Ibarata Tarikh. Yahudi, satu fahaman yang melampaui garis sejarah. Al-Yahudiyah Ibarata Tarikh. Sebab tu akidah mereka, ingat ya, ini bukan konspirasi, ini akidah mereka. Baca buku tu. Cari buku Yahudi tentang akidah Yahudi. Sebab tu Yahudi ni, apabila mereka Dajjal, di bawah Dajjal, mereka kuasai kuasai Sungai Nil sampai Sungai Furat. Waktu mereka kuasai tu, okey, situlah mereka kenal waktu tu semua nilai-nilai kehidupan mereka akan ubah. Mereka ubah semua. Makna
Nilai yang kita pegang sekarang merempasi sempadan agama dan budaya, semua mereka ubah. Baik apa mereka kata baik, buruk apa mereka kata buruk. Mereka akan ubah satu nilai hidup baru yang kita sebut apa? Norma baru. Sebab tu sebut norma baru. Bukan konspirasi. Itu memang akidah Yahudi. Orang kata, kita sebut apa norma baru kan? Norma baru kehidupan, salam begini semua. Istilah norma baru itu bukan konspirasi ya. Itu memang akidah Yahudi. Sebab apa? Sebab agama Yahudi ini, dia tidak benarkan orang lain menganut agama Yahudi. Tak seperti Kristian. Untuk menjadi seorang Yahudi, dia mesti apa? Ibunya daripada keturunan Bani Israel. Bapak tak apa. Sebab mereka nasab mereka sebelah ibu. Orang Cina tak boleh jadi Yahudi. Orang Melayu tak boleh jadi Yahudi. Tak benarkan masuk agama Yahudi. Sebab itu special untuk orang Yahudi. Jadi waktu itu, ini akidah mereka ya. Setelah mereka kuasai semua manusia hidup, dia buat norma nilai yang mereka tentukan. Itu kita sebut New World Order. Tata cara dunia yang baru. Itu akidah Yahudi. Bila berlaku New World Order ini, sewaktu dijajah oleh Dajjal. Faham tu? Itu New World Order, istilah apa? Norma baru, tapi kurang-kurang surah perkataan tu kan. Norma hidup baru itu memang bukan konspirasi ya. Ini memang akidah Yahudi. Faham tak? Cuma sekarang mereka beza apa? Sebab antara Zionis dengan Yahudi yang ortodok ni. Kalau ortodok, dia kata apa? Kalau kita baca tu, yang ortodok dia kata mereka ni adalah Yahudi disesat. Yang apa? Yang membelakangkan syariat Talmud. Sebab Yahudi ada dua. Satu Taurat. Taurat yang diubahlah. Taurat ini macam kita Quran lah. Kita memang kita masuk kitab Allah kan. Kemudian dia ada Talmud. Talmud ni macam kita bagi hadis lah. Talmud. Kita ada Quran dan hadis. Yahudi dia ada Taurat dan Talmud. Itu. Faham tak? Sebab tu kita hidup, kita faham apa mereka buat. Sebab Allah sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak sekali-kali orang Yahudi, orang Nasrani redha kepada kamu sehingga kamu berjaya ikut cara hidup mereka, sehingga kamu diprogramkan seperti kehendak mereka. Mereka bagi salam begini, kamu pun bagi salam begini. Mereka bagi salam begini saja, kamu pun bagi salam begini. Sedangkan kita salam apa? Apabila kita bertasawuf, jatuh gugurlah dosa-dosa kerana penuh kasih sayang. Mereka ubah, jangan salam begitu, salam begini. Kita pun salam begini, ikut mereka. Mereka solat, dia apa? Di gereja mereka berjarak, kita pun ikut semua. Faham kan? Sebab bagi mereka, semua nanti New World Order mesti ikut mereka. Sebab tu yang Rasulullah sebut tu, sampai peringkat nanti apa? Siapa yang tak ikut mereka bagaimana? Akan hidup dengan penuh keperitan. Hidup dengan penuh kepayahan. Faham tak? Sebab dia kata apa? Jadi apa makanan orang beriman tu? Zikir. Mana apa itu? Apa makanan kita waktu tu? Makanan kita zikir. Kita zikir. Apa makna tu? Makna dia, waktu itu tawakal kita, pergantungan kita kepada Allah. Dan kita i'tiqad satu dah. Alhamdulillah Rasulullah sebut. Jadi kita tak susah hati. Tak susah hati. Memang kita risau. Sebab tu kita Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita doa. Sebab apa? Kita kata dia takkan sempat. Mereka takkan sempat melakukan New World Order. Mereka kata mereka sempat. Mereka akan New World Order. Itulah kemuncak perjuangan mereka. Semua manusia hidup dengan penuh kasih sayang. Dia bawa apa? New World Order. Okey. Jadi waktu tu kita kata mereka tak sempat. Sebab apa? Sebab Nabi Isa AS akan membunuh Dajjal terlebih dahulu. Dajjal lebih dahulu terbunuh. Okey. Kita balik. Okey. Walakin, ingatlah boleh apa tadi? Ainan au manfaatan. Walakin yusannu, dan tetapi disunatkan. Disunatkan adamun naqsi, tidak kurang. Adamu tidak kurang. Min asyarati darahima, daripada 10 dirham. Daripada 10 dirham. Dirham ni apa? Dirham dulu apa?
dia adalah mata wang Parsi. Dinar mata wang Rom. Okey, dirham mata wang Parsi, dinar mata wang Rom, dinar mata wang emas, dirham mata wang perak. Jadi kadar zakat dirham berapa? 200 dirham kadar zakat. Kalau dinar, 20 dinar wajib zakat sudah. Okey. Jadi dia kata apa ni? Yusannu ada bin naqsi an 10 darahim. Tidak kurang daripada 10 dirham. Sebab apa ni? Sebab apa? Sebab mazhab Abu Hanifah tidak sah mahar kurang daripada 10 dirham. Sebab apa? Untuk kita meraihkan mazhab Imam Abu Hanifah. Untuk kita meraihkan apa? Mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak sah mahar yang kurang daripada 10 dirham. Sebab bukan lain juga ya, ingat ya. Okey. Antara imam 4 ni, imam mana paling tua sekali? Imam apa? Imam Abu Hanifah. Sebab tu Imam Abu Hanifah dia ada apa? Dia adalah tabi'in. Dia adalah tabi'in. Sebab apa? Dia dilahirkan 80 Hijrah. Dia sempat bersama, dia sempat bertemu dengan apa? Anas bin Malik, sahabat. Maknanya dia sempat bertemu dengan sahabat. Jadi dia tabi'in. Okey. Sebab tu tahun Imam Syafi'i dia tak sempat bertemu dengan Abu Hanifah. Sebab waktu Imam Syafi'i dilahirkan 150 Hijrah, tahun itu juga Imam Abu Hanifah pun wafat. Tahun Imam Abu Hanifah wafat, tahun itulah dilahirkan Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i selepas dia belajar dengan Imam Malik, pengawas Imam Malik ya, dia sempat belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah, iaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia sempat belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid Abu Hanifah. Selepas dia belajar dengan Imam Malik. Sebab tu, fiqh Imam Syafi'i, dia menggabungkan fiqh ahli Madinah. Fiqh apa? Fiqh ahli Madinah, iaitu fiqh ahli Madinah. Fiqh Abdullah ibn